Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera Ustaz ucapkan kepada anak-anak murid Ustaz yang Ustaz kasihi. Jadi insya-Allah pada hari ini kita bertemu lagi, alhamdulillah, untuk hari yang kedua PDPR kita untuk subjek yang seterusnya iaitu subjek ibadah. Jadi kamu semua boleh buka buku teks kamu, buku teks ibadah, buka surat 20. Apa yang kita akan belajar pada hari ini ialah kita akan belajar mengenai solat fardu. Okey, solat fardu. Baik. Solat. Apakah yang dimaksudkan dengan solat fardu? Soalan tanya. Macam-macam jawapan yang kita akan bagi. Okey. Jadi solat fardu dia ada dua jawapan daripada sudut bahasa dan daripada sudut istilah. Tengok buku teks kamu, buku surat 20 tu. Dari sudut bahasa, solat fardu tu adalah doa. Okey, solat fardu adalah doa. Ini jawapan dia, doa. Saya garis siap dah ni. Tapi dari sudut istilah pula, apakah yang dimaksudkan dengan solat dari sudut istilah? Sudut istilah, setiap perkataan, perkataan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Setiap perkataan dan perbuatan yang kita start angkat takbir tu, Allahu Akbar, sampailah kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Maka semua itu dia merangkumi maksud solat tu sendiri. Bacaan Al-Fatihahnya, bacaan tahiyat akhirnya, bacaan apa lagi yang kita baca dalam semayang tu, itu semua adalah solat. Boleh faham? Ulang balik, setiap perkataan yang kita mulakan, yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Boleh ingat boleh hafal? Setiap perkataan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Okey, dah ingat dah, tak sampai 10 saat pun. Okey, kita tengok pula yang bawah ni, hukum solat fardu. Jadi semua orang tahu solat fardu adalah wajib ke atas umat Islam, baik lelaki ataupun perempuan kena solat. Okey, kena solat. Solat-solat yang diwajibkan adalah zuhur, asar, maghrib, isyak dan subuh. 5 waktu ni sahaja yang kita kena betul-betul jaga dia. Okey, yang kita betul-betul kut mana pi sibuk macam mana pun jangan tinggal solat fardu 5 waktu ni. Okey, apa dia tu? Subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Okey, boleh faham? Okey. Yang ketiga, meninggalkan solat fardu hukumnya adalah haram serta berdosa dan wajib diqadakkan dengan segera. Apa maksud qada? Qada ni maksudnya kita ganti balik solat tu. Macam contoh puasa. Kalau kita tinggal puasa pada bulan Ramadan, maka kita kena ambil ataupun cari satu hari yang lain pada bulan Ramadan yang kita kena puasa pada hari itu sebagai ganti. Kita tak puasa bulan Ramadan sehari ataupun 2 hari tu. Sama juga dengan solat. Contoh, macam pagi tadi. Kan? Ada di antara kamu yang tak semayang subuh. Maka kena qada, kena ganti. Cari satu waktu yang lain. Kamu kena semayang waktu tu. Semayanglah kalau macam solat subuh tak semayang. Solat niatlah. Usalli fardu subhi ra'ataini qadaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat qada kerana Allah Ta'ala. Semayang macam biasa. Okey? Solat kena ganti sebab itu dikira hutang dengan Allah. Hutang dengan manusia pun dah teruk, apatah lagi hutang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, kita sambung lagi. Muka surat 21. Cuba buka. Sebelah lah. Setiap yang mukallaf wajib mendirikan solat fardu 5 waktu. Mendirikan solat merupakan rukun Islam yang ke bawah. Yang kedua, solat merupakan tiang agama. Meninggalkan solat fardu hukumnya haram dan berdosa. Solat yang ditinggalkan wajib diqadakkan dengan segera. Okey, solat ni bukan benda yang main-main. Bukan benda yang main-main. Sibuk macam mana pun kamu, belajar macam mana pun kamu, apabila masuknya waktu solat, kena solat. Jangan tinggalkan macam tu je, tak semayang. Okay, Tuhan kata tunggu. Oh, tak nak semayang. Oh, tak nak semayang Okey, tunggu Tuhan kata. Okay. Kalau sempat nanti insya-Allah Ustaz akan tunjukkan satu video. Okey, kalau sempat lah. Kalau tak sempat, mungkin lain kali lah. Okey.
dalil kefarduan solat. Tang mana yang kata Tuhan kata wajib semayang ni? Ni dalam Al-Quran. Banyak ayat ni kita jumpa. Okay? Sebagai salah satu contoh, Allah kata, wa aqimus solah wa atuz zakah. Dan dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Okay? Dalam hadis Nabi sebut, as-salatu imaduddin. Solat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha, siapa-siapa yang mendirikan solat, faqad aqamaddin, dia telah mendirikan tiang agama dia. Waman tarakaha, Nabi kata, dan barang siapa meninggalkan solat, faqad hanamaddin, dia telah meruntuhkan agama dia. Bayangkan kalau kita tak semayang, kita runtuhkan agama kita sendiri. Dahsyat sangat-sangat orang yang meninggalkan semayang ni. Kesan dia yang akan berlaku kepada diri dia nanti kalau dia meninggalkan solat dengan sengaja. Baik, sama sikit lagi muka surat 22. Buka muka surat 22 sebelah tu. Soalan. Kenapa solat difardukan? Kenapa semayang ni kena semayang? Kenapa wajib? Tak boleh ke kalau tak semayang? Tak boleh ke kalau tak nak buat? Jadi jawapan dia dekat sini, yang pertama ialah sebagai tuntutan dalam agama, benda yang dituntut, benda yang kena buat. Okey, boleh faham? Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sibuk main telefon, sibuk tengok TV, sibuk main dengan kawan sampai tak ada masa dengan Allah. Jadi dengan solat ini sajalah 5 waktu je pun, bukannya sampai 100 waktu, tak, 5 waktu ni saja dalam 5 minit kita betul-betul fokus, kita betul-betul buat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semayang betul-betul, bukan semayang yang main-main. Itulah satu-satunya masa ataupun saat yang kita boleh dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sia-siakan waktu yang berpeluang tu. Yang ketiga, mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah redha kepada kita. Yang keempat, memohon pengampunan di atas segala kesalahan dan dosa yang telah dilakukan. Kita bila mana buat salah dengan orang, kita kena minta maaf dekat orang. Tapi bila mana kita buat salah dengan Allah, kita kena minta maaf dengan Allah. Kita minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah Tuhan Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dia akan ampunkan dosa-dosa kita. Dengan jalan solat ni lah. Kena semayang dulu. Semayang. Lepas semayang, barulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak nak semayang, saya nak doa je, boleh tak? Tak boleh lah lagu tu kan, tak boleh lah. Okey. Sama juga kamu nak keluar, kamu pakai baju tak pakai seluar, apa akan jadi? Sama juga dengan semayang. Kamu nak doa tapi tak semayang, tak boleh lah. Kena semayang dulu, baru boleh minta dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, membentuk peribadi berakhlak mulia. Jadi seorang Islam yang betul-betul tahu tentang Islam, yang betul-betul disiplin tentang Islam tu. Kan macam contoh orang lelaki, jaga percakapan, jaga tingkah laku, jangan buat benda-benda yang tak baik. Solat itulah yang menjadi asbab yang akan menjadi diri kita jadi seorang yang baik. Kalau kita ni rajin solat, rajin semayang, maka kita punya dalam diri kita ni akan jadi sentiasa jadi orang yang baik, tak nak jadi orang jahat. Tapi bila mana orang tu dia tak semayang, dia rajin tinggalkan solat dan sebagainya, maka dalam diri dia tu hati dia jadi keras, dia jadi hitam. Jadi dia akan sentiasa buat jahat. Okey. Yang keenam, membentuk hubungan di antara manusia dengan Allah. Dan yang ketujuhnya ialah menunaikan tanggungjawab sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah di antara sebab kenapa solat fardu ini diwajibkan kepada kita. Okey, boleh faham? Jelas? Okey. Kalau kamu dah faham, kamu dah jelas, okay, kita akan buat aktiviti sikit. Buku aktiviti, kamu boleh buka buku aktiviti. Muka surat 19 dan muka surat 20. Okey, muka surat 19 dan muka surat 20. Kamu jawab. Okey, buku aktiviti kan? Ustaz ulang, muka surat 19 dan muka surat 20. Tajuk yang kita belajar pada hari ini. Okey, boleh? Baik. Jadi Ustaz janji nak tunjuk video kan? Okey, kalau sempat lah. Okey, Ustaz nak tunjukkan satu video yang mana ini adalah video yang berlaku dekat negara Arab, yang mana satu orang manusia ni, dia ni
mati pada usia 18 tahun. Mungkin ada yang dah tengok video ni. Video ni video lama. Zaman Ustaz kecil pun dah ada video ni. Jadi, dia ni mati pada usia yang sangat muda dan dia ni masa hidup dia ni sering melalaikan solat. Rajin tak semayang. Kan? Macam ni lah untuk bagi alasan kata alah malas nak semayang, bukannya mati lagi pun umur muda, baru 18 tahun, muda lagi, tak kahwin lagi. Kan? Belajar lagi. Kan? Alasan-alasan tu dan akhirnya Allah tarik nyawa dia dan lihat bagaimana keadaan mayat dia setelah mana dia ditanam dalam kubur. Ayah dia minta supaya gali semula kubur anak dia ni sebab nak buat bedah siasat. Nak tahu punca kematian anak dia. Nak tahu punca kematian anak dia. Lalu doktor pun bincang-bincang. Okey, doktor kata, okey, jom kita gali. Gali balik. Dah tanam dah pada awalnya. Lepas 3 jam, gali balik kubur anak dia ni. Gali. Apa yang jadi, kita akan tengok sama-sama, insyaAllah. Ini adalah video yang real. Video yang betul. Bukannya lakonan. Okay? Tengok sampai habis. Jangan tutup telinga, jangan tutup mata. Tengok sampai habis. Jangan skip video ni. Tengok. Tengok. Aisyah bertanya tentang azab kubur. Rasulullah menjawab, iya, azab kubur pasti ada. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Al-Janaiz. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berdoa dalam salatnya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Ketika orang-orang yang durhaka pada Allah tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat, lalu ia dipukul dengan gada besi hingga ia menjerit dengan teriakan yang sangat keras, didengar oleh semua makhluk Allah kecuali jin dan manusia. Hadis Bukhari Muslim. Diberitakan dia adalah seorang remaja muslim meninggal pada usia 18 tahun. Diceritakan dia seorang remaja yang rusak agamanya dan sering melalaikan sholat. Setelah 3 jam dikuburkan, ayahnya menginginkan membongkar kembali kuburannya untuk keperluan otopsi. Dan apa yang terjadi setelah mayat tersebut dikeluarkan dari kuburnya? Pandangan yang sangat mengerikan. Rambut yang hitam berubah jadi beruban. Dari mulut dan hidung keluar darah segar, seperti baru saja mengalami kerasnya penyiksaan. Seperti ada orang yang memukul di bagian belakang kepalanya, dengan wajah seperti diremas dan membeku.